أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah taala kurnia bekal buat kita. Malam hari penuh barakah ini sekali lagi dapat sama-sama kita saling bertemu di Dewan Baitis Salam ini, tak lain tak bukan untuk sama-sama kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita mempelajari apa yang terkandung dalam kitab Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahmatullahi alaihi wa ghafarallahu lah, di mana dalam pembacaan kita pada pertemuan yang sudah kita berhenti pada tajuk yang ke-101, iaitu doa al-muqim lil musafir, doa orang yang bermukim kepada orang yang bermusafir. Doa orang yang bermukim kepada orang yang nak bermusafir. Jadi di antara doa yang kita ajarkan ataupun kita kongsikan pada pertemuan yang sudah adalah semisal yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khair haitsu ma kunt. Maksudnya semoga perjalananmu ini Allah Ta'ala tambahkan nilai takwa, diampunkan dosamu, dan Allah permudahkan seluruh urusan kebaikan di mana sahaja engkau berada. Jadi kita sedia maklum di antara nikmat hidup atas muka bumi ini, Allah Ta'ala permudahkan kita untuk berjalan. Allah kata famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, berjalanlah di atas ceruk-ceruk bumi ini dan makanlah hasil-hasil yang telah kami rezekikan yang keluar daripada muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah perjalanan dalam kerangka bukan semata-mata nak melihat kepada indahnya panorama ataupun pemandangan, tapi berjalanlah di atas bumi Tuhan ini dengan jalan kita menjemput redha Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu untuk orang yang nak berpergian, orang yang nak bermusafir, maka ada doanya kepada orang yang bermukim. Dan begitulah Nabi titipkan, orang yang bermukim hendaklah dia mendoakan kembali kepada siapa? Orang yang nak bermusafir. Jadi kita masuk ke dalam bab berjalan di atas muka bumi ini. Hari ini kita nak sambung kepada tajuk yang ke-102, iaitu at-takbir wa tasbih fi safar. Keutamaan untuk bertakbir dan bertasbih dalam perjalanan, dalam permusafiran. Jadi kita semua sedia maklum dalam kehidupan ini kita tak boleh nak duduk setempat saja. Nanti kita akan boring, kita akan malal, kita akan fed up. Jadi dianjurkan untuk kita bergerak meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lain. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih dia pernah mengatakan, aku dapati air yang mengalir itu sihat sifatnya dan memberi faedah kepada yang lain. Dan aku dapati air yang statik itu dia mudar tercemar dan juga tak memberi apa-apa faedah, bahkan mudarat kepada orang yang lain. Jadi kalau air pun sifatnya bergerak, so kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh duduk saja. Nak jadi alim, nak jadi qari, nak jadi orang yang faqih, maka dia perlu keluar daripada zon selesa untuk dia mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebab itu ada pepatah Arab dia pernah mengatakan, la yanalul ilm birahatil jasad. Badan yang penuh dengan kerehatan, ilmu tak suka nak singgah dekat orang lagu ni. Jadi nak buat lagu mana? Kita nak kena berpenat-penatan. Kita nak tempuh jam, kita nak meniti perjalanan, dan kita nak sampai ke majlis ilmu. Dalam waktu yang sama kita berharap adanya doa para malaikat kepada para penuntut ilmu. Baik, masih lagi di dalam tajuk kita iaitu perjalanan. Maka pada bab yang ke-102 ini tajuk besarnya adalah takbir dan tasbih dalam perjalanan. Hadisnya datang daripada siapa? Datang daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ahlan wa marhaban. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Ini di antara hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas para sahabat dan diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir, kami diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mendaki tanah tinggi, maka diajarkan kepada kami untuk
bertakbir. Wa iza nazalna, dan apabila kami turun ke tanah yang curam, maka kami diajar oleh Nabi untuk sabbahna, untuk bertasbih. Jadi ini di antara yang saya sebutkan di awal-awal tadi. Dalam hari-hari kita sangat berhajat untuk bertukar tempat, melakukan perjalanan. Dan kita kena sedia maklum, dalam perjalanan kita tak selamanya lurus. Ada ketika dia lurus ataupun dia rata, tapi ada ketika dia terpaksa menaik dan terpaksa menurun. Nah, di sinilah dia nikmatnya menjadi umat Islam, menjadi hamba Allah Ta'ala yang taat, dan menjadi umat Nabi SAW yang patuh. Ketika Nabi ajarkan kepada kita tips-tips nak mendapat pahala yang ringan tapi berat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tips-tips yang mudah dilakukan, ringan dilakukan, tapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang baru hadir, buka muka surat berapa? 339. Okey, barakallahu fikum. 339. Okey, hadis yang kita bacakan tadi datang daripada Jabir bin Abdullah. Katanya, kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kalau datang daripada jalan Abdullah ibn Umar, yang tadi kita baca hadis ini datang daripada riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau datang daripada jalan datang daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, diriwayat daripada Abi Daud, yang diriwayatkan daripada Abu Daud, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza ala wathanaya kabbaru. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menuju ke medan pertempuran, saat berada di tempat tinggi bersama dengan para tentera, maka Nabi ajarkan kepada para tentera untuk bertakbir. Allahu akbar. Ketika berada di thanaya, tanah tinggi. Wa idza habitu sabbahu, ketika Nabi turun ke tanah yang curam, daripada tempat yang curam ataupun daripada tempat yang tinggi, maka Nabi ajarkan kepada para sahabat untuk bertasbih. Jadi lafaz yang paling senang untuk bertakbir adalah Allahu akbar. Lafaz yang terbaik untuk tasbih adalah subhanallah. Jamaah, wallahi kita akan merasa sangat berbahagia ketika Allah Ta'ala bukakan kepada kita peluang dan ruang untuk beramal dengan sunnah ini. Sebab ramai di kalangan kita kadang-kadang tertanya-tanya, apa yang perlu aku isi dalam perjalanan aku? Maka ramai di kalangan kita mengisi waktunya dengan mendengar lagu. Kalau berjamaah pula, kadang-kadang diisi dengan cerita tentang orang, ghibah, mengumpat, tuduh, fitnah dan semisalnya. Jadilah kita orang yang menggenggam sunnah Nabi. Semisal yang Nabi katakan, orang yang menggenggam, orang yang berpegang dengan sunnah di akhir zaman bagaikan orang yang menggenggam bara api. Sangat simple. Walaupun simple disebutkan, tapi sangat berat untuk diamalkan. Kenapa? Kalau tak dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak beramal dengan sunnah yang simple ini pun sebenarnya sangat berhajat kepada taufik. Taufik ni maksud dia apa? Bantuan yang sempurna. Kalau kita belajar ni, kita kata, malam ni aku dapat satu ilmu. Naik tanah tinggi kena takbir. Turun tanah curam kena sebut subhan. Tapi itu baru hidayah. Tapi kalau Allah Ta'ala tak hantar taufik, Allah Ta'ala tak hantar bantuan, agak-agak boleh beramal lah Abang Izam? Tak boleh, jamaah sekalian. Walaupun kita get ready buat alam ke, asal nampak tanah tinggi je, kita nak bertakbir. Tapi kalau Allah Ta'ala tak hantar bantuan, maka kita tak akan mampu bertakbir. Inilah dia manifestasi daripada pembacaan kita selepas solat. Allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa' dzal jaddi minkal jaddu. Ahlan wa marhaban, hayyakumullah. Ya Allah, ya Tuhanku, tak ada yang boleh menghalang kalau engkau nak bagi. Tak ada pula yang boleh bagi kalau engkau dah halang. Tak bererti kekayaan, kerana kekayaan itu semuanya datang daripada engkau, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya yang kita harapkan dalam kehidupan ini adalah bahagia, dan bahagia itu terdapat dalam Quran dan juga beramal dengan sunnah. Sekejap lagi balik, cubalah beramal. Jom kita tengok apa kita panggil kesinambungan. Bila naik tanah tinggi nak kena takbir, bila turun tanah rendah nak kena tasbih. Al-muslim al-haqq dzakirun lillahi ta'ala. Seorang muslim sejati setiap waktu untuk dirinya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak claim kita ni muslim sejati, semua waktu kita akan ingat Allah. Hatta nak berbaring sekalipun. Nabi SAW kata, wa man ittaja'a madja'atan, barang siapa yang berbaring pada sebuah tempat pembaringan, ataupun atas bahasa mudah kita, atas tilam, atas katil,
lam yadhkurullah, dan dia tak mengingati Allah. Lam yadhkur ismallah, dia tak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kana alaihi tirah yaumal qiyamah, kana alaihi tiratan minallahi yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan dikenakan tirah pada menjelang hari kiamat kelak. Allah Taala akan hantar tirah kepadanya. Tirah tu apa dia? Penyesalan. Sebab dalam hidup ni jamaah sekalian, antara benda paling nikmat adalah baring. Betul tak? Ni kalau tengah dengar tazkirah macam ni yang Baizam, kalau boleh baring, sedap tak? Sedap jamaah sekalian. Boleh pula pejam mata lagu tu kan. Tahu-tahu khuyuk ke? Kan? Dia macam orang dengar khutbah Jumaat. Innal hamdalillah. Ramai yang dah set bismikallahumma ahya wa amut walaupun tak baca. Tapi mata dia tu start pejam. Bila dia akan sedar, sedar dan segar, ibadallah. Ibadallah tu kira habis dah ni. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Jadi sebab itu berbahagialah dengan nikmat sunnah. Hatta berbaring pun ingat Allah Taala. Kalau berjalan pun ingat Allah, kalau duduk pun ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah nikmat. Jom kita tengok. Al-muslim al-haq, seorang muslim yang sejati, zakirun lillahi ta'ala, dia asyik ingat Allah Subhanahu wa taala, mustash'irun li'azamatihi fi kulli ahwalihi, dan dia senantiasa mendatangkan rasa bagaimana cara untuk aku mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan aku. Duduk macam ni pun, macam mana aku nak rasa Allah Taala Maha Agung? Apa yang patut aku buat? Kita bawa kereta, kita naik basikal, kita jalan kaki, kita baring atas pembaringan. Macam mana bentuk untuk aku mengagungkan Allah Ta'ala? Ini baru Muslim sejati. Wa hakadha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu kama yubayyanu hadzal hadis. Dan beginilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, semisal yang diajarkan di dalam hadis tadi. Fayarwi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang kita bacakan tadi, annahum kanu kullama su'idu murtafi'an aw murtafa'an fi tariqihim kabbaru. Ketika mereka berada di tanah yang tinggi, maka mereka diajarkan untuk bertakbir, dan mereka pun bertakbir. Maksudnya bila Nabi ajar, Nabi suruh, dia tak ada pilihan, dia terus buat. Nak menunjukkan bagaimana mereka ni, innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka sangatlah memburu untuk melakukan kebaikan. Kita dengar amalan-amalan sunnah, tapi sayang 1000 kali sayang meninggalkannya dan sibuk nak buat bid'ah. Rugi jamaah sekalian. Maka sebab itu, kalau orang tanya apa sunnah-sunnah dalam perjalanan, ni paling mudah sebenarnya. Tapi ramai di kalangan kita, bila naik tanah tinggi langgar bonggol, pocut. Kalau terlanggar lubang sikit ke, maka dia akan kata tak guna punya lubang, dan seterusnya. Aku baru tukar spok dim, ada pula lubang dekat sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. So ini di antara akhlak yang madhmumah, yang tak cantik. Okey, sambung lagi. Faqalu Allahu Akbar. Kalau kita tertanya-tanya apa yang mereka ucapkan, mereka sebut Allahu Akbar. Wa kullama nazalu munzalan, saat mereka turun daripada sebuah tanah yang tinggi, wa habatu minhu sabbahu, mereka pun terus bertasbih. Faqalu subhanallah, mereka ucapkan lafaz subhanallah. Dengar baik-baik. Li'annahu lamma kana as-su'ud irtifa'an, ketika sesungguhnya kenapa saat kita naik tanah tinggi itu kita nak kena ucap Allahu Akbar, nasabahut takbir, maka dianjurkan untuk bertakbir. Kenapa? Ay annallah subhanahu akbaru min kulli kabir, kerana Allah Ta'ala maha besar di atas sesuatu yang besar. So saya teringat, kalau saya pernah dengar ceramah Ustaz Asri Sobri hafizahullah ta'ala, dia anjurkan kepada kita hatta nak naik bonggol pun, tinggi ke rendah, tidaklah tinggi mana pun, bonggol kot, gitu aja pun tetap juga dianjurkan untuk sebut Allahu Akbar. So nak bagi isyarat, bonggol tu mungkin kecil lah di sisi kita, tapi mungkin besar bagi sebahagian makhluk yang lain. Kita nak bagi tahu besarnya bonggol ni ataupun besarnya bukit ni, tapi Allah Ta'ala tetaplah yang maha besar. Ini wa ala min kulli rafi', dan Allah Ta'ala maha tinggi di atas sesuatu yang tinggi. Kama anna fit takbir inda isyrafi 'alal jibal, dan beginilah dia di dalam takbir itu ada padanya kemuliaan saat berada di atas gunung. Wa kulli murtafi'in istish'aran li kibriya'illah azza wa jalla, dan setiap kali kita mengucapkan Allahu Akbar tu, kita betul-betul menampakkan yang Allah Ta'ala ni maha besar dan maha tinggi dan maha agung. Yang ni nak bagi isyarat
Allah Ta'ala pasti akan berbahagia dengan kalimah yang simple, yang menampakkan kita ni bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walamma kana nuzulu hubuta, ketika mana turun pula daripada tanah yang tinggi, nasabahut tanzih, maka kita akan mentanzihkan Allah Ta'ala. Turun ni, dia akan bawa kepada tanzih ni, penyucian. Nak menunjukkan kepada kita apa-apa yang rendah, kebiasaannya orang akan pandang lekeh, orang akan pandang hina. Jawatan. Oh, dia punya jawatan tu hanya kerani, dia punya jawatan tu hanya pengutip sampah, dia punya jawatan tu hanya bla 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 bla. So orang akan pandang rendah. Dan begitulah di dalam perjalanan Nabi ajarkan kepada kita, bila kita melakukan perjalanan yang rendah, maka kita nak bagi tahu yang Allah Ta'ala tak pernah kurang. Maka kita pun mentanzihkan Allah, kita sucikan Allah dengan lafaz subhanallah. Oh, cantik. Li'annahu subhanahu huwal aliyul kabir, kerana maha suci Allah, dialah maha tinggi dan maha besar. Wa li'anna tasbih tanzihullahi an sifatil inkhifat was-sighah, dan bila kita sebut saja subhanallah, dia telah pun menghalang kita daripada mengucapkan sesuatu yang tak elok tentang Allah, baik daripada sudut kekurangan ataupun kerendahan. Allah Ta'ala maha hebat. Maknanya di tempat tinggi pun Allah hebat, di tanah rendah pun Allah Ta'ala tetap hebat juga, ataupun tetap tidak ada kekurangan, tidak ada kelompongan. Wa qila at-tasbih fi butunil awdiyah wa fil munkhafadat mustanbat min qissatin Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dan kita perhati tak bagaimana saat Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan nun, atas langit ke dekat bawah laut? Bawah laut dah, maksudnya di tempat yang bawah. Apa yang berlaku? Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Maka di dalam keserabutan itu, di dalam kegelapan kebingungan itu, Nabi Yunus pun mengucapkan alla ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minal. Saat Nabi Yunus mengulang doa tersebut ataupun kalimat tersebut, apa kata Allah Ta'ala? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Yunus alaihi salam ni tak tergolong di kalangan orang yang gemar bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, kami akan kekalkan dia di dalam perut ikan nun sampai hari kiamat. Maksudnya saat berada di tempat yang bawah, tetap jugalah kita mengungkapkan yang Allah Ta'ala maha sempurna. Jelas tak? Ini di antara pencarian kita berkenaan dengan apakah signifikan bila kita naik ke tempat tinggi nak kena takbir, dan apakah signifikan bila kita turun ke tanah rendah kita mengucapkan subhanallah. Okey, selesai. Habis tajuk yang ke-102. So dalam perjalanan nak kena isi dengan apa? Isilah dengan takbir dan juga tasbih. Dalam sebahagian anjuran, saat berada di atas jalan yang lurus, kita isi dengan tahmid. Alhamdulillah. So kalau jalan tu straight, elok sahaja, kita pun sebut Alhamdulillah. So once kita naik ke tanah yang sedikit tinggi, kita sebut Allahu Akbar. Bila kita turun balik, kita sebut Subhan. Maka dengan itu jamaah sekalian, kita telah pun mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini jalan selamat. Okey. Kita pergi kepada tajuk yang baru, iaitu pada muka surat 340. Tajuknya adalah doa musafir ketika waktu sahur. Doa musafir ketika waktu sahur. Ada anjuran untuk kita berjalan di tengah malam sebenarnya. Sebab di antara faedahnya, dia macam mempercepatkan waktu, memendekkan waktu. Kita tak terasa begitu penat ataupun panjang tempohnya. So ada anjuran untuk berjalan di waktu malam. Cuma dalam perjalanan tu memang Nabi SAW larang kita jangan jalan seorang-seorang, jangan jalan berdua. Nabi suruh jalan bertiga dan lantik seorang amir ataupun seorang mursyid, seorang pemimpin. So kalau amir ni, mursyid ni kata jom berhenti semayang, kita pun berhenti semayang. So sebelum perjalanan tu kita dah bagi tahu dah, dalam kita punya perjalanan ni siapa dia punya tekong, siapa nakhoda dia, siapa kepala dia. So kalau kepala tu kata kita berhenti, kita solat, kita jamak qasar di sini dan seterusnya, maka follow sahaja. Sebab kalau duduk berdua ataupun duduk seorang-seorang, dia lebih cenderung kepada godaan dan bisikan syaitan. Kalau seorang-seorang, tempat yang kita pergi tu pula tak ada orang kenal kita, lagilah macam-macam. Hilang habis kepiah-kepiah semua.
Walaupun tak salah tak pakai kopiah kan, tapi nak bagi isyarat kepada kita. Kadang-kadang sebahagian orang tu dia rasa, oh tak ada orang kenal aku dekat sini, maka syaitan dia mudah untuk bisikkan kita. Sebab tu ada larangan jalan seorang-seorang, tambah-tambah muslimat lah. Tak boleh lah. Minta izin suami, berjalanlah dengan grouping dan semisalnya, maka hindari fitnah. Baik, jom kita pergi doa musafir ketika sahur. Datang daripada siapa ceritanya ini ataupun hadisnya ini? Datang daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kana fi safarin wa ashara yaqul. Sebut ramai-ramai. Sama'a, sami'un, bihamdillah, wa husni balaihi alaina, rabbana sahibna, wa afdil alaina, a'idhan billah minan nar. Okey, yang ni makna kata sahur ni maksud dia apa bang? Sahur pagi. Sahur lebih difahami sebagai qubailis subh, qubailus subhi, hampir-hampir nak masuk subuh. Itu dipanggil sahur. Menjelang, hampir-hampir nak masuk dalam waktu subuh. Dan dikala itu Allah Ta'ala memuji orang-orang yang bangkit sebelum subuh. Apa dia buat? Istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Kan? Yang ni Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan siapa? Surat 51-52 atas kali tu. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Allah Ta'ala cerita siapa dia orang-orang bertakwa. Ayat lepas tu, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Kalau kita rasa kita bertakwa, jangan tinggal doa ni. Kita kena rasa yang kita nak kena jadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa, dia bila buat kerja dia layak minta upah. Jangan nak rasa soleh sangat, pergi kerja tak mau minta gaji. Jangan. Allah Ta'ala sendiri suruh dalam bab agama pun minta upah. Rabbana innana amanna. Duhai Tuhan kami dah tuntut ilmu dan kami percaya dengan ilmu ni. Dan kami berjalan di atas ilmu ni. Kami semayang tak tinggal, kami tutup aurat, kami jaga mulut kami jaga penglihatan kami jaga pendengaran kami nak upah kami. Apa upah dia? Faghfir lana dhunubana. Tolong ampunkan dosa kami. Wa qina azab. Tolong jauhkan kami daripada azab api. Allah Ta'ala elaborate lagi. Allah syarah lagi kat kita. Siapa dia orang bertakwa ni? Barulah pergi. Siapa? As-sabirin was-sadiqin. Lagi? Wal-qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. 5 orang. Allah kata ciri orang bertakwa nombor 1 mesti mau sabar. Hatta dengan tazkirah malam hari ni, kalau tak ada sabar, takut-takut kita punya takwa ni atas lidah sahaja. Mau kena sabar. Lagi wal munfiqin, bukan as-sabirin was sadiqin, mesti mau jujur. Ciri-ciri orang yang bertakwa dia jujur dari sudut ucapan, dari sudut hati, dari sudut perbuatan. Kena jujur. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin. Orang yang yakin, dia kena yakin apa-apa yang aku dok buat hari ni mesti balasan dia Allah Ta'ala takkan tipu. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah Ta'ala jamin aku tak akan menzalimi kalian. Kalian penat dengan tazkirah malam hari ni, aku bagi pahala kalian, aku jamin, kata Allah Ta'ala. Yang pentingnya kalian jujur jugalah dengan aku. Nombor 4, wal munfiqin, orang yang gemar memberi infak. Yang ni kita dah kempen dah untuk Baitul Salam kita yang tercinta, masya-Allah tabarakallah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, duit aku nak pergi mana? Mak aku dah dapat hak dia, bapak aku dah dapat hak dia, adik-beradik aku dah dapat hak dia, aku dah bantu dah. Orang-orang yang yatim, orang-orang yang miskin, orang yang ibnu sabil, aku telah bagi hak-hak mereka. Kemana lagi duit aku nak pergi? Kadang-kadang kita tertanya-tanya, maka jawapannya ada di sini sebenarnya. Kita rasa risau sangat nak letak dalam tabung yang berlegar di hadapan kita. Takut sangat nak buruh dalam sekitar RM5. Kita rasa besarnya RM5. Padahal jalan-jalan tabung sekarang juga. Kalau rasa seram nak bagi, takut orang kata bukan-bukan, kita boleh scan aja. Mudah jemaah sekalian nak dapat apa kita panggil amalan yang dapat bantu kita di alam kubur kelak. Sedekah. Bagi jemaah sekalian. Wallahi jangan risau-risaulah, jangan takutlah. Allah Ta'ala akan tenangkan hati yang gelisah dengan jalan sedekah. Allah Ta'ala akan sembuhkan penyakit
dengan jalan sedekah. Allah Ta'ala akan rawat kekurangan kita dengan jalan sedekah dan seterusnya. Wal munfiqin, ini ciri-ciri orang bertakwa, kata Allah Ta'ala. Dia bukan setakat sabar, dia bukan setakat jujur, dia bukan setakat apa kita panggil tadi, yakin, tapi dia mesti kena keluarkan duit. Allah Ta'ala minta sangat infak. Dan yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar. Allah kata orang-orang yang saat berada di waktu pagi, mereka tak putus-putus beristighfar. Dan lafaz istighfar ada sikit ke banyak? Banyak, jemaah. Paling ringkas apa bang? Astaghfirullah, Rabbighfirli, Allahumma ghafirli, dan seterusnya. Banyak sangat kita panggil apa, variasi pilihan untuk istighfar. Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka sangat bila kita istighfar. Tambah-tambah kita ini mengiktiraf kita pendosa, lagi Allah Ta'ala suka. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta, ya Allah, aku telah melakukan kezaliman terhadap diriku dengan zulman kathira, kezaliman yang banyak, wahai Allah, maafkanlah aku. La yaghfiru dhunuba illa anta, tak ada yang boleh mengampunkan dosa kecuali Engkau. Warhamni, kasihanilah aku, ya Allah, ampunkan aku, kesiankan aku, ampunkan aku, kesiankan aku. So kita harap Allah Ta'ala senantiasa bantu kita dengan jalan doa yang kita pelajari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom patah balik. Daripada Abi Hurairah katanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berada di dalam permusafiran, dan di kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga turut berada pada waktu sahur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini yang kita baca ramai-ramai tadi, sama'a sami'un bihamdillah, semoga ada yang memperdengarkan pujian kami kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kami. Sama'a sami'un bihamdillah. Kalau kita baca dalam matan yang lain, sami'a sami'un. Dalam ayat ni sama'a sami'un, jadi dua betul. Semoga ada yang mendengarkan ataupun telah mendengarlah orang-orang yang mendengar ucapan kami terhadap puji-puji kami kepada Allah. Tapi tak ada orang pun, Ustaz. Saya baca tadi tak ada orang dengar pun. Para malaikat dengarlah, insya-Allah, yang kita dok bacakan. Sama'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina, dan cobaannya yang baik bagi kami. Semoga mendengarlah orang yang mendengar terhadap pujian kami kepada Allah, dan juga cobaannya yang baik bagi kami. Kenapa disebut cobaan yang baik? Pasal dalam perjalanan mesti penat. Dalam perjalanan mesti ada ujian, betul tak? Sebab Nabi dah pernah kata, inna safara qit'atun minal azab. Sesungguhnya dalam permusafiran ada cebisan-cebisan azab. Mesti ada. Wallah ta'ala alam, traffic light rosak ke, apa lagi, letih, penat, jam, hujan lebat, mata tak nampak, terlalu lebat, ataupun panas yang teramat, aircon pula rosak. Ada macam-macam jemaah sekalian ujian dalam perjalanan ini. Jadi bila disebutkan sama'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina, kita bagaikan nak beri isyarat, apa juga keadaan aku, time tak jam ke ataupun time jam, time letih ataupun tak letih, aku puji Allah. Kalau aku letih, aku bersabar dengan ujian letih tersebut. Faham tak? Rabbana sahibna, di sini ada pengharapan kita. Yang tadi itu macam ayat penyata. Sekarang ni kita ada pengharapan. Apa pengharapannya? Rabbana sahibna, wahai Tuhan kami, temanilah kami. Temanlah aku, wahai Allah, dalam perjalanan ini. Sahibna dekat sini dia bawa maksud tiga. Satunya, waffiqna, hantarlah bantuan kepada kami. Tadi saya sebut taufik tadi kan. Waffiqna, hantarlah bantuan yang sempurna. Maksudnya tujuan kita nak pergi ke mana? Daripada KL sampai ke Perlis, perkampungan sunnah contohnya kan. Waffiqna, sampaikanlah kami, wahai Allah. Hantarlah bantuan yang sempurna. Lagi, a'inna, bantulah kami supaya dalam perjalanan ini tidak ada apa kita panggil, tayar bocor, minyak leaking, air bocor dan semisalnya, tak nak. Dan juga wahfazna, maksud sahibna dekat sini, wahfazna, tolong jaga kami. Dalam perjalanan ni kadang-kala yalah macam dah masuk tempat yang baru kan, tak ada orang kenal kita rasa tak ada orang tengok kita, tak ada orang jaga kita, kadang-kala lebih liar mata kita nak melakukan maksiat.
ataupun kita sesuka hati nak berbuat apa yang kita rasa nak buat. Jadi bila kita minta tolong Allah Ta'ala, sahibna, maksudnya temanilah kami. Maksudnya di mana saja kami berada, wahai Allah, kami harap adalah pengetahuan kau pada kami, muraqabah, pengawasan kau terhadap kami. Memang kalau kita tak minta pun Allah Ta'ala maha tahu, tapi dia sangat berbeza bila kita minta dengan tak minta. Bila kita minta ni kita boleh rasa dia sama macam keadaan baca Quran, ada wuduk tak ada wuduk. Ada beza tak? Ada tak? Saya secara peribadi memang rasa ada perbezaan. Bila tak ada wuduk ni kita rasa macam nak pegang, tak nak pegang. Nak baca banyak ke nak baca kurang. Faham tak? Tapi once kita pegang je dalam posisi berwuduk tu, kita penuh dengan keyakinan kita boleh nak peluk, kita nak cium ayat-ayat dia, kita nak cium mushaf kita, kemudian kita nak baca dengan penuh yakin. So cerita dia memang tak salah baca Quran tanpa wuduk pun. Tapi bila ada wuduk ni dia lebih nikmat. Sama jugalah dalam perjalanan ni, walaupun kita tak kata wahai Allah kau temanlah aku, sebab aku tahu kau mesti tengok punya apa aku duk buat, tapi dia beza sangat bila kita kata sahibna rabbana, temankanlah kami wahai Allah. Jadi kita macam bagi isyarat kepada Allah, apa yang aku pandang, engkau tuntunlah mata aku ni tengok yang elok-elok aje. Dalam perjalanan aku kalau nak mendengar ni, kau bagi aku dengar yang baik-baik sajalah. Dan mulut aku ni nak ucap yang baik-baik, kaki aku ni melangkah ke tempat yang baik-baik. Itu maksud sahibna. Wa afdil alaina, dan berikanlah kurniaan kepada kami duhai Allah. Dalam perjalanan ini kita mintalah ada kurniaan-kurniaan yang kita tak pernah sangka-sangka. Kan? Sebab kita tak pernah tahu dalam perjalanan ni ada ujian besar ataupun tidak. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tiap-tiap jiwa tak pernah tahu apa akan jadi pada hari mendatang, pada waktu mendatang. So tiba-tiba kita dalam perjalanan tu Allah Taala uji yang kita kata tadi, wa husni balaihi alaina, kan, kita bercakap baik dengan ujian-ujian dalam perjalanan kita ni. Tiba-tiba tayar kita pancit ke di tepian jalan, Allah Taala hantarkan bantuan-bantuan. Afdil alaina, hantarkan kurniaan kau kepada kami wahai Allah. Penting doa ni jemaah sekalian. Saya bila baca rasa nikmat dapat kenal dengan doa ini, dengan sunnah Nabi SAW. Sebab saya yakin kalaulah kita tak belajar doa ni, silap-silap kita tepian jalan, kereta kita tayar pancit, kita lebih nak buat status je. Dan kita harap manusia bantu kita. Tiba-tiba bila tak ada manusia tolong kita, kita pun kata dalam friend list aku ada hampir 3,000 kawan, tapi seorang pun tak boleh nak datang tolong aku. Kan? Tapi once kita cerita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan gerakkan hati hamba-hambanya, makhluk-makhluknya untuk bantu kita. Apa tak jemaah sekalian? Saya pernah cerita kepada kalian, saya terdengar dahulu, waktu Dr. Mazhar dahulu dia pernah cerita tentang lantunan sebutan yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal saat tersesat dalam perjalanan. Apa Imam Ahmad sebut? Sebagian kata kisah ni sahih, tak sahih lah, tapi disandarkan ucapan tu. Ya dalilal hairin dullani. Wahai penunjuk kepada orang yang kebingungan, tunjukkanlah aku jalan keluar. Wahai penunjuk kepada orang yang sedang kebingungan, tunjukkan aku jalan keluar. Saya pernah cerita kepada kalian, saya dijemput untuk bagi tazkirah di Bukit Mahkota. Daripada Langat nak ke Bukit Mahkota sekitar 45 minit atau bawa 1 jam. Jadi di kala itu saya mungkin sedikit lewat nak ke sana, ada sekitar 50 minit berbaki. Saya jenis tak suka datang lambat. Jadi saya pun tengok minyak motor makin kurang. Saya pun kata, okey, di depan ada Petronas Nanding di Hulu Langat, pergilah isi dekat sana. Bila sampai dekat sana, cap minyak tak boleh buka, penutup minyak tu tak boleh buka. Saya kata dah waktu ni dah semakin mencemburui dah ni, waktu tak cukup dah ni. Saya pun tawakal lah, kata pasal dah lewat, kita jadi bawa sekejap laju sekejap pelan, sekejap laju sekejap pelan. Tapi sepanjang jalan tu kita tak putus-putus sebut ya dalilal hairin dullani. Benda ni memanglah kita tak ajar pada orang kan, tapi poin dia saya terdengar tu, saya rasa kalimah tu sempurna kan. Maksudnya wahai penunjuk kepada orang-orang yang sedang kebingungan. Memang bingung, minyak dah nak habis. Alhamdulillahirabbil alamin, selamatlah sampai tempat mengajar. Saya terus mengajar. Bila sampai tempat mengajar, dah habis belajar, dah habis mengajar, baru teringat, minyak nak habis. Pergilah dekat bandar Bukit Mahkota, Bukit Seri Putra, Bandar Seri Putra tu ada Petronas kat situ. Saya sepanjang jalan daripada surau tu saya duk sebut-sebut juga ya dalilul hairin dullani, tunjukkan aku jalan, tunjukkan aku jalan.
Sampai-sampai dengan harapan moga-moga boleh buka lah kepala cap tu, kepala minyak tu, cap tu. Buka tak boleh, tekan tak boleh, tekan tak boleh. Saya jadi termenung dekat pam tu. Saya nampak ada orang nak isi minyak, saya pun bawa diri pergi kat tempat pam angin. Dia duduk termenung tengok cap ni. Apa pasal kau tak nak terbuka? Pasal tak nak terbuka? Wallahu a'lam. Datang seorang lelaki tiba-tiba. Ni saya bukan wali, jangan takut. Kan? Tapi saya nak cerita tiba-tiba keajaiban Allah Ta'ala hantar. Datang seorang lelaki duduk kat sebelah saya, dia kata, "Assalamualaikum bang, apa cerita?" Saya kata, "Tak pastilah bang, saya nak buka cap ni tak lepas-lepas." Dia kata, "Minta kunci bang." Saya pun bagi kunci motor saya dekat dia. Dia buka bok dia, dia ambil 4WD tu, spray tu. Cek. Nah, saya pun, dia kata, "Abang, cocok 3-4 kali bilang, tu baru buka Saya pun buatlah macam disuruh. Barulah terbuka, alhamdulillah. Saya kata, "Bang, nak isi angin ke?" "Tak tahulah, saya memang nak datang sini je," dia kata. Saya tanya, saya ingat dia nak isi angin tayar tu. Dia kata, "Tak, saya nak datang sini je. Saya tengok abang macam..." Saya tanya tu. "Saya balik dulu bang, Assalamualaikum." Saya kata, "Oh, Masya Allah, Tabarakallah." Faham tak? Poin saya adalah, beramallah apa yang terdapat dalam peninggalan salafus salih, maka kita akan rasa nikmatnya beramal. Tapi banyak lagi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam Quran. Allah kata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah Taala, Allah akan tunjuk jalan keluar di atas tiap-tiap masalah dan kebingungan kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala akan bagi rezeki daripada sumber yang kita tak pernah sangka-sangka. Okey, ni yang saya nak cerita tadi ni. Wa afdil alaina, tambahkanlah kurnia engkau ke atas kami wahai Allah. A'izan billahi minan nar, seraya kami memohon perlindungan daripada siksaan neraka. Ini perjalanan di waktu pagi, kan? Ini Nabi SAW, antara bacaan Nabi ketika melakukan perjalanan dan hampir-hampir nak masuk waktu subuh. So menunjukkan dalam perjalanan di waktu malam, kalau tak mampu untuk kita, kan ada orang balik kampung bukan jalan siang aja, kadang-kadang jalan malam. Kan waktu malam ni antara waktu yang kita semua sedia maklum, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulli lailatin ila samai dunya. Betul? Setiap malam Allah Taala akan turun ke langit dunia, bukan setiap siang, setiap. Jelasnya hadis tu waktu malam. Walaupun pengetahuan Allah meliputi di waktu siang, tapi nak bagi isyarat Allah Taala turun ke langit dunia. Dan Allah Taala sebut 3 hal. Man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang berdoa, aku makbulkan. Wa man yas'alni fa a'tiyah. Siapa minta-minta, aku bagi. Wa man yastaghfirani fa aghfiralah. Barang siapa minta ampun kepada aku, confirm aku akan ampunkan. Jadi dalam perjalanan malam kita tu isi dengan doa. Dan bila nak masuk saja waktu nak subuh tu, kita boleh sebut doa ni. Nampak tak jemaah sekalian? Kadang-kadang kita start jalan pukul 1 pagi, 2 pagi, sampai dekat Karak, katalah dah nak subuh pasal jam. Hari tu teruk sangat jam, orang kata. Ada kawan kita daripada Greenwood nak sampai ke Tol Gombak hampir 2 jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai ramai yang terpaksa U-turn. Tak jadilah nak pergi kenduri kat Temeloh, kat Kuantan, tak lepas. Pasal dia kata aneh sangat jamnya. Jadi kita dah belajar dah, kalau kita menempuh jam di malam hari, hampir-hampir nak waktu subuh, ini di antara yang kita boleh amalkan. Samma'a sami'un bihamdillah. Semoga ada yang memperdengarkan pujian kami kepada Allah. Wa husni balaihi alaina, dan bagaimana kami menanggapi baiknya atas cobaan yang Allah beri ke atas kami. Rabbana sahibna, duhai Tuhan kami, jalan jam ni temanlah kami, mudahkanlah jalan kami wahai Allah. So, seolah-olah kita berbicara direct dengan Allah. Sahibna, temanlah kami. Kalau kita tengok dekat bawah ni, dia punya penerangan, Rabbana sahibna wa afdil alaina, yakni jagalah kami dan berilah kurniaan kepada kami dengan pelbagai bentuk nikmat-Mu yang melimpah, serta jauhkanlah kami daripada segala hal yang kami benci. Dalam perjalanan kita benci apa bang? Jam lagi, accident tak? Ataupun kita tak suka ada orang bawa kereta bagaikan apa? Bagaikan orang yang tak ada akal. Bahasa mudah faham, kereta aja besar, otak kecil. Kadang-kadang dia bawa tu kita jadi seram, kan? La haula wala quwata illa billah. So benda-benda ni yang kita tak nak. Okey, Pentas Sahih berkomentar, sahibna maksud dia, ya Allah temanilah kami, bersamalah dengan kami. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk itu adalah yang dipanggil ma'iyatullah. Kebersamaan Allah ada 2 jenis. Ma'iyatullah ada 2 jenis. Yang pertama, kebersamaan Allah secara umum,
dipanggil ma'iyatul ammah, iaitu kebersamaan secara umum untuk semua makhluk, iaitu ilmu, pemantauan, kemampuan dan penguasaannya terhadap mereka. Kita tak minta pun Allah Ta'ala tahu. Itu ma'iyatullah. Yang kedua adalah ma'iyatul ataupun ma'iyah khassah, kebersamaan Allah secara khusus untuk siapa? Untuk orang-orang beriman, bertakwa dan bersabar, iaitu dengan penjagaan, taufik, pengarahan, pertolongan dan bantuannya terhadap mereka. Maksudnya bila ada ma'iyah, kita minta ni Rabbana sahibna, sebenarnya kita sedang minta ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus. Nampak tak? Jadi setiap waktu Allah Ta'ala selalu beristiwa, bersemayam di atas arasnya sesuai dengan keagungannya. Sekalipun demikian, tak ada satu pun yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Jadi permintaan agar ditemani Allah dalam perjalanan itu adalah permintaan kebersamaan yang khusus. Wallahul muwaffiq. Allah Ta'ala sahajalah yang boleh bagi bantuan kepada kita. Sabda Nabi SAW, a'idhan billahi minan nar. Kata a'idhan itu dibaca mansub, berharakat fathah, kerana menjadi hal. Saya belajar ilmu nahwu, dia adalah hal. Bila hal, dia mesti baris atas, a'idhan. So maksud dia apa? Aku mengucapkan doa ini pada saat aku memohon perlindungan kepada Allah dari siksaan neraka. Bila kita kata a'idhan billah minan nar, ya Allah, aku sedang meminta kepada Engkau, dan permintaan aku itu adalah lindungilah aku daripada siksaan api neraka. Senang ke tak senang doa ni nak abai? Boleh jamaah sekalian. Macam kita duk baca sami Allah liman hamidah kan. Sam'a sami'un bihamdillah. So cuba dapatkan words-words yang hampir-hampir dengan bacaan kita sehari-harian. Kita akan mudah hafal, insya-Allah. Macam kita dah selalu sebut, tidak ada jalan nak menghafal sesuatu kecuali dengan kathratut tikrar. Banyak mengulang. Insya-Allah dia melekat. Cuma sama juga, kalau siapa-siapa nak start hafal Quran, kena hafal hadis, kena hafal doa ke, nombor satu, tolong jangan tinggalkan doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kuatkan ingatan aku. Ya Allah, izinkan aku menghafaz. Ya Allah, izinkan aku memahami. Ya Allah, izinkan aku beramal dan izinkan aku menyebarkannya, wahai Allah. Jadi ini di antara hal-hal yang sepatutnya kita selaku orang yang mengaku kami pejuang-pejuang sunnah, kita adalah orang yang hendak menghidupkan sunnah, maka ini di antara benda-benda yang kalau ada di kalangan manusia di luar sana tertanya-tanya apa doa kita nak kena baca dalam perjalanan ini, maka kita boleh ajarkan. Tak apalah walau terpaksa nak kena Google sekejap pun, sekurang-kurangnya dah sampai kepada kita input ataupun dah sampai kepada kita ilmu untuk kita sampaikan kepada yang lain. Okay, kita masuk kepada tajuk yang terakhir untuk malam hari ini, iaitu tajuk yang ke-104, doa ketika singgah di suatu tempat, baik dalam safar ataupun yang lainnya. Kita dah pernah cerita dah itu hari, beza di antara berjalan dengan bermusafir. Musafir ni maksudnya kebiasaannya kita keluar 3 hari ke atas, itu dipanggil musafir. Tapi kadang-kala kita bukan nak pergi musafir, kita hanya nak pergi janda baik, nak pergi makan sahaja. Sebut contoh lah kan. Ataupun kita mungkin hanya nak pergi sebatas sport decent sahaja, nak pergi mandi-mandi sekejap, lepas tu kita nak cari coconut shake, lepas tu nak balik KL semula, contoh. Jadi ini apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, apa doa saat kita singgah di satu tempat. Okey, sebut ramai-ramai. A'udzu bikalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. Ataupun kita ulang sekali lagi, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jemaah, nikmat apa saya nak ajak jemaah faham, kawan-kawan semua faham, sidang penonton faham. Kita akan senantiasa rasa nikmatnya membaca doa ini, mata kita boleh pandang buku. Wallahi, cuba bayangkan, kita tak tengok buku kita ni. Saya sangat-sangat yakin a'udzu tu kalau tak tengok, ramai akan tertukar zal kena gigit lidah jadi zai, tak payah gigit lidah. A'udzu berubah makna tak? Confirm berubah makna kan. Jadi sebab tu nikmatilah buku-buku yang kita beli. Dalam waktu yang sama, tengok betul-betul bentuk cara sebutan. Macam tadi, wa afdil alaina, huruf dad, jangan ganti dengan dal. Wa afdil sebut. Kenapa kita sebut wa afdil? Pasal kita nampak ni huruf dad kan. Tadi saya masuk Abu Talha jadi imam, yuwaswisu fi sudu, saya dengar huruf sad dia padu, sedap dah hati dengar, masya-Allah. Sah. Pasal seolah-olah kita dengar tu macam kita nampak Quran dibentangkan di depan kita. Yuwaswisu pakai huruf sin, nipis.
Bila masuk huruf sad dia jadi gemuk. Sudur. Oh, kita sedap dengar. Kan kalau kita bagi yuwaswisu fi sudurina jadi sin juga, kacau. Maknanya mesti akan lari. Baik. Jadi patah balik. Doa ketika singgah di suatu tempat. Hadis ni datang daripada Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Seorang wanita bernama Khawlah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man nazala munzalan falyaqul, atau manzalan, barang siapa sampai ke sebuah tempat, maka hendaklah dia ucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan segala ciptaannya. Yang ni pun saya yakin kita ramai hafal, sebahagian kita beramal, tapi kadang-kadang kita mungkin kurang mengerti maksudnya. Jadi kita nak kena faham satu hakikat, doa yang terbaik adalah doa orang yang memahami apa yang dia minta. Dia beza dengan orang yang, contoh, minta maaf, kalau imam-imam lepas mayang kan dia suka tadah tangan. Kita kadang-kadang dengar dia punya bacaan doa lepas mayang tu pun kita sedikit macam boleh rasa dia tak faham apa dia minta sebenarnya ni. Sebagai contoh paling mudah, bila dia baca doa Nabi Adam dan Hawa ketika bertaubat tu apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Dia berhenti kat situ. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Lepas tu dia sambung, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari sudut bunyi sedap je ustaz, dan tak ada masalah pun. Ustaz dia ya. Kan, itulah Wahabi, orang nak doa pun tak bagi. Dia bukan tak bagi doa. Bacalah betul-betul. Maksud dia apa? Rabbana zalamna anfusana. Duhai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana. Kalaulah engkau tak maafkan kami. Dia berhenti kat situ betul. Lepas tu dia sambung, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kalaulah engkau rahmati kami, termasuklah kami di kalangan orang yang rugi. Betul ke salah apa maksud dia? Kalau Allah rahmat, sepatutnya kita tapi dia kata wa tarhamna lanakunanna minal, dan sekiranya engkau merahmati kami, termasuklah kami di kalangan orang yang rugi. Sebab tu saya katakan tadi, mungkin tak sampai ilmu kepada dia. Kalau kita dengar, kita tegur, kita kata dekat dia, Tuan Imam, kalau nak baca doa tu juga berhenti dekat wa tarhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Berhenti kat situ. Sambung terus, lanakunanna minal khasirin. Nescaya menjadilah kami orang yang merugi. Jangan tarik daripada wa tarhamna. Ataupun kalau nak awal sikit, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalaulah engkau tak maafkan kami, kalaulah engkau tak kasihankan kami wahai Tuhan, tergolonglah kami di kalangan orang maksud jadi sempurna balik. Nampak tak? Jadi samalah juga saya ajak kepada kawan-kawan sidang penonton sekalian, bila kita mengamalkan satu-satu doa, fahamilah apa yang dibacakan dalam doa tadi. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Berikut lengkap hadisnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa singgah di satu tempat kemudian dia mengucapkan, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan segala ciptaannya, maka tak ada satu pun yang dapat membahayakannya sampailah dia beranjak dari tempat yang dia singgah itu. Maksudnya, apabila seseorang singgah di satu tempat lalu dia membaca doa yang disebutkan di atas, maka dia selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala sampai dia meninggalkan dari tempat yang dia singgah itu. Mana-mana pun kita pergi jamaah sekalian, jangan pernah tinggal. Nak pergi cari nasi kandar Sulaiman ke, nak pergi cari nasi kandar mana halal sekali pun, jangan tinggal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Allah, saya nak takut apa ustaz, CCTV banyak kot. Kena air bulu baru tahu. Wow, mak. Sembang kemah. Kan? Baca jamaah sekalian. Faham tak? Kita duk bajet CCTV, kita duk bajet dengan baju kalis peluru, kita takkan dia apa-apakan. Kena minum air bulu kaki, air kuku, air janggut, air tisu. Hoi, tepuk daya. Kan? Kawan tu saya tengok dalam satu podcast tu sampai dia kata, aku terpaksa minum. Kan? Air kuku, air bulu ini, air tu. La haula wala quwata illa billah. Jijik jemaah sekalian. Nama Islam ni sejahtera. Mana ada konsep sejahtera nak ambil air bulu kaki orang untuk minum? Faham tak? Jadi sebab tu jangan pernah meremehkan sunnah. Kalau tetap ada yang bertujuan mungkin nak hantar air bulu kepada kita, saat kita baca doa ini, Allah akan selamatkan kita. Yakinlah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi ada orang akan
Jangan minumlah hari ni, tadi saya nampak ada cicak jatuh ke, ada ni ke. Dia mungkin dia akan bagi isyarat kepada kita, tak usahlah, dan seterusnya. Yang penting yakin dengan sunnah. Saya teringat bila mana, kalau tak silap, Uthman bin Mad'un, adik-beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan barang siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim fis sabah lam yadurruhu bi syai'in hatta yumsi. Siapa baca waktu pagi 3 kali sampai ke petang, dia tak akan diapa-apakan. Siapa baca waktu petang sampai ke pagi, dia tak akan diapa-apakan. Tapi apa yang berlaku? Setelah beberapa waktu dia kena sengat dengan kalajengking. Jadi orang-orang pun berkata, bukan kau ke yang meriwayatkan siapa baca 3 kali tak akan diapa-apakan? Ni kau dah kena sengat ni. Dia kata, ada pun doa itu benar-benar aku dengar dan betul-betul dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap juga aku kena sengat pasal apa? Pagi ni aku lupa nak baca. Faham tak? So dia begitu yakin meriwayatkan kepada kita apa yang Nabi tinggalkan. So kita pun nak kena macam tu juga jamaah. Bila kita tengok sahaja apa yang diajarkan, beramal dengan penuh yakin. Tadi kita sebut tadi kan, ciri-ciri orang yang bertakwa, yang Allah nak bagi syurga, Allah nak bagi redha, Allah nak bagi bidadari kat dalam syurga tadi. Yang pertama tadi, kena sabar, kena jujur, kena yakin. So kita pun sama jugalah. Waktu minta-minta, Nabi kata, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian ni kalau nak berdoa pada Allah, berdoa dalam posisi Allah Ta'ala mesti akan memustajabkan doa kalian. Allah Ta'ala akan memustajabkan. Jadi kita baca bila sampai kat satu tempat, kita contohlah, kita nak pergi cari apa betul lah itu hari? Pergi cari apa, ayam bakar dekat apa tu? Bentung tu? Lemang Tok Ki contoh kan. Walaupun saban minggu, saban bulan kita duk pergi, boleh jadi kadang-kadang saya yakin kita pun terlupa nak sebut a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita nampak beratus batang lemang dibakar tu, hilang terus zikrullah kita. Kan? Yalah, insya-Allah time makan tu bismillah tu duk ada lagi, tapi kadang-kadang keterujaan bila sampai satu-satu tempat. Nabi ajarkan kepada kita jangan berhenti. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Abang kan kita duk pergi makan tubidi ke kan. Sampai kat bawah apa kita panggil tu, kafe dia tu kan. Food court tu, jangan berhenti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebab doa ni terguna saat musafir dan hanya untuk singgah sahaja. So kalau boleh mana pun kita pergi, tambah-tambah kita pergi tempat yang kebanyakannya abghadul biladi ilallah. Apa maksud dia? Tempat yang Allah benci, shopping mall, market, pasar. Jadi lagilah kita nak kena a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Ada? 3. Baca 3 kali. Dan kita biasa baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ni waktu pagi petang. Petang ah. Sebahagian saya tengok dia tak ada waktu pagi. Kan? Dia ada kat waktu petang, tapi boleh saja nak dibaca di waktu pagi dan juga di waktu petang. Baca saja insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada segala bentuk mudarat. Sekali mungkin adna, paling minimum lah kot. Tapi yang kesempurnaan bawa kepada 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Okey, soalan lain? Ada soalan? Bismillah, minum sikit. Kalau tak ada soalan, kita buat kesimpulan. Hari ini kita belajar tentang ilmu perjalanan. Kita bermula dengan doa ataupun apa yang patut dibaca dalam perjalanan, iaitu takbir dan juga tasbih. Saat naik tanah tinggi, bacalah takbir Allahu Akbar. Saat turun, bacalah subhanallah. Dan kalau kita berjalan di tengah malam, qubaila subhi, hampir-hampir nak masuk pada waktu subuh, maka bacalah yang tadi kita sebutkan, sam'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina rabbana sahibna, ya Allah temanilah kami, wa afdil alaina aidzan billahi minan nar. Dan juga yang terakhir, bila kita sampai dekat RNR contohnya kan, dalam perjalanan kita nak balik kampung, saya nak balik Dungun, terpaksa lah nak kena berhenti dekat Gambang ke, dekat Temelur ke, dekat Paka ke. Once kita berhenti tu, walaupun sebatas nak buang air kecil sahaja ataupun nak cuci muka daripada mengantuk, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berapa kali nak baca? Salas marrat. Boleh baca 3 kali ataupun cukup dengan 1 kali sahaja, no problem. Baik, jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan sambung pada tajuk yang ke-105, iaitu doa saat pulang dari
dari safar. Wallahu taala a'lam. Kita berhentilah dekat sini insya-Allah. Solat Isyak berjamaah yang baik daripada Allah Taala. Ilmu hati bagi saya dalam menyampaikan, panjang umur murasyi kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad dan alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.